Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kefahaman tu kepada Dr. Rozaimi. Bagi Dr. Rozaimi pula, doktor ni adalah doktor falsafah dalam hadis. Jadi, kekallah dalam bidang hadis. Nilailah perawi-perawi, nilailah hadis-hadis yang mana sahih, yang mana daif. Sebab pakarnya, bidangnya bidang hadis. Jangan bercakap tentang hukum, tentang hal syarak, tentang halal haram, bida'ah tu semua. Itu bukan bidang Dr. Rozaimi kan. Dr. Rozaimi kata kekal dalam bidang. Jadi bidang Dr. Rozaimi adalah hadis, kekal dalam hadis. Dan bidang Dr. Rozaimi juga bukanlah dalam kepimpinan, dalam pengurusan, dalam bisnes. Jadi Dr. Rozaimi jangan masuk bidang sebagai seorang rektor. Sebagai seorang rektor, anda memerlukan kepakaran dalam mengurus. Anda adakah ilmu mengurus? Berapa lama anda dah belajar ilmu mengurus? Ilmu leadership, karismatik. Berapa lama Dr. Rozaimi dah belajar? Itu bukan bidang anda. Untuk menjadi seorang leader, perlu ada kemahiran-kemahiran tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mendengar hujah dan pertikaian Dr. Haris terhadap kelayakan Dr. Rozaimi sebagai seorang rektor di KUIPS yang bukan di dalam bidangnya. Ini pula persoalan dan pertikaian saya terhadap anda. Bagi Dr. Haris pula, anda juga adalah doktor dalam bidang engineering dan bukan dalam bidang agama. Jadi, kekallah dalam bidang anda dan buatlah kerja-kerja dalam bidang engineering anda kerana anda pakar dalam bidang engineering, bukannya dalam bidang agama. Jika anda ingin berada dalam bidang agama, anda perlu berada dalam bidang pengajian Islam secara formal. Perlu belajar pelbagai bab dalam agama dan mestilah memahami bahasa Arab kerana dalam pembentukan struktur bahasa Arab terdapat asas-asas penting yang mempengaruhi pembentukan ayat tersebut. Bukannya hanya sekadar membuat Google Translate dan anda dapat memahaminya dan terus faham akan ayat tersebut. Anda juga mempertikaikan latar belakang pengajian Dr. Rozaimi. Adakah anda merasakan anda lebih mengetahui segalanya walaupun anda pernah bersekolah di sekolah agama semasa sekolah rendah dan menengah? Adakah anda belajar sehingga tamat pengajian semasa di sekolah menengah agama atau anda berhenti di pertengahan jalan? Adakah anda rasa anda sudah mengetahui segalanya dengan pelajaran anda secara atas talian selama 2 jam pada setiap hari Sabtu selama 4 bulan? Jika anda bertalaqi, tidakkah guru anda menegur kesilapan anda dalam bahasa Arab dan kesalahan-kesalahan anda dalam menyebut nama-nama ulama? Saya meragui talaqi anda. Nasihat saya kepada Dr. Haris, supaya kekal saja dalam bidang engineering, anda lebih baik kerana saya takut anda membawa pengikut anda yang taksub ke arah kesesatan dengan sedikit ilmu yang anda miliki. Dan kepada ibu bapa yang menghantar anak-anak ke KUIPS untuk belajar, adakah anda hendak anak-anak anda graduate dan membesar menjadi karakter? Karakter, ilmu tak apa, pengetahuan memang tinggi. Tapi karakter seperti Dr. Rozaimi. Kita tahu kan, KUIPS dah ada satu tagline baru. Dialog fitrah KUIPS, macam itulah, something macam tu, iaitu fitrah KUIPS. Untuk siapa-siapa yang tidak bersetuju, mempunyai perbezaan pendapat, jom dialog, jom debat. Faham ni fitrah tau. Kita fahamkan perkataan fitrah. Jangan samakan dengan Rasulullah SAW yang berdebat dengan orang kafir. Tak sama ya. Jangan samakan dengan macam Rasulullah lah, kita berdebat saja dengan siapa yang tidak setuju. Tak sama. Ini menunjukkan seolah-olah macam gangster. Macam siapa tak setuju, jom gaduh. Mari kita gaduh. Macam itulah, nampak seolah-olah macam tu. Adakah anda nak anak anda apabila keluar nanti berkarakter macam tu dengan orang-orang di masyarakat kita di Malaysia? Adakah anda nak macam tu? Cuba tanya diri anda. Kepada pelajar-pelajar, adakah anda hendak mempunyai seorang leader yang berperangai macam tu? Anda nak belajar daripada orang yang perangai macam tu? Dan kita tengok sendiri bagaimana pemahaman. Di dalam video ini pula, anda adalah seorang penghasut.
Anda telah menghasut dan menakut-nakutkan ibu bapa supaya tidak menghantar anak mereka ke pusat pengajian di Kuis, kerana takut akan menjadi seorang yang tidak memahami sesuatu pun apabila belajar di Kuis. Anda telah mencemarkan imej Kuis yang diketuai oleh Tuanku Raja Perlis. Perbuatan menghasut anda ini patut diambil tindakan. Inilah sifat-sifat yang terdapat di dalam diri syaitan. Syaitan bukan sahaja menghasut ke arah kesesatan, malah syaitan juga menghasut daripada manusia membuat kebaikan, menimba ilmu agama dan sebagainya. Syaitan sentiasa menjanjikan dengan janji-janji indah serta memperdaya manusia dengan angan-angan kosong, dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya dan hasutan semata-mata. Dr. Rozaimi juga baca kitab banyak, rujuk guru banyak, ulama banyak, okey tak apa. Tapi pemahaman tak kena. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kefahaman tu kepada Dr. Rozaimi. Sini dah terbukti sikit. Sebenarnya banyak, banyak. Jadi tak semestinya apabila kod ataupun menyebut sesuatu kitab, menyebut sesuatu kalam ulama, dan automatik ia menjadi betul. Tak semestinya. Itu kita kena faham. Banyak video saya menyebut perkara yang sama. Di video terakhir ini, siapakah anda sebenarnya, wahai Dr. Haris, mengetahui segala perkara gaib? Adakah anda seorang Nabi yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala belum memberi kefahaman kepada Dr. Zami? Anda tidak layak untuk menyatakan sesuatu yang anda sendiri tidak tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.